Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ni Eden Darifa binti ni Ahmad Nurmansyah, nombor matrik di 1910210. Pada hari ini kami akan bercakap tentang kes yang masyhur dalam ilmu Al-Farid. Jadi sebelum kita tahu tentang kes yang masyhur, jadi saya bawakan rakan sepetugas saya yang akan menerangkan tentang apa itu sebenarnya ilmu Al-Farid. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syafiq Maidi bin Zulkifli, bernombor matrik di 1910376. Okey, kita mulakan dengan pendahuluan. Ilmu Farid ini telah disyariatkan oleh Allah SWT secara kemas dan berperingkat ianya bagi menyenangkan perundangan dan tabiat semula jadi manusia yang agak sukar untuk mengubah adab mereka masing-masing yang dinamakan lumrah manusia. Dengan erti lain, bagi mengelakkan pencetusan, perbalahan serta perpisahan di kalangan keluarga dan pembagi harta. Apabila harta yang difaridkan tidak berpandukan hukum Allah SWT, maka manusia akan hilang pertimbangan dan sanggup memutuskan tali persaudaraan berpunca daripada pusat harta dunia ini. Dalam syariat Islam telah dinyatakan hukum dan secara pembahagian dalam pusaka di kalangan ahli waris dengan tujuan yang benar, iaitu memberikan keadilan kepada semua peringkat ahli-ahli waris dan bagi mengelakkan pergaduhan di kalangan mereka. Selain itu, kurang pemahaman dalam ilmu Farid ini menyebabkan segelintir masyarakat memberi pandangan bahawa ilmu Farid tidak adil kerana membezakan antara lelaki dengan perempuan dengan perempuan. Dalam pembahagian harta boleh dirujuk di dalam Al-Quran ayat 3 di dalam surah An-Nisa 11, 12 dan 176. Allah SWT yang telah menentukan bahagian setiap waris telah dinyatakan dengan jelas dan sempurna. Seterusnya diteruskan dengan kawan saya. Baik, terima kasih Syafiq atas penjelasan yang sangat simple dan padat. Jadi kita pun dah tahu apa itu sebenarnya ilmu Al-Farid kan. Jadi tanpa membuang masa, saya bawakan kepada anda sahabat-sahabat saya yang lagi cantik dan molek yang akan tentang kes-kes yang masyhur ini, antaranya kes Mawariyah, Dinariyah, Hamziah dan Imtihan. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida bin Tasnim, memegang kad matrik di 1910577. Kisah kita terangkan bahagian kes Marwaniyah. Okey, jadi kes Marwaniyah ni berlaku apabila si mati meninggalkan suami, dua saudara perempuan seibu sebapa, dua saudara perempuan sebapa dan dua saudara perempuan seibu. Jadi dalam kes Marwaniyah, suami akan menerima 1/2 selepas angka pembahagi ditingkatkan, iaitu 3 bahagian. Dua orang adik perempuan seibu sebapa menerima 2/3 selepas angka pembahagi ditingkatkan, iaitu 4 bahagian. Dua orang adik perempuan seibu sebapa selepas dihijab oleh dua orang adik perempuan seibu sebapa kerana mereka telah mengambil 2/3, dan dua orang adik perempuan seibu pula telah menerima 1/3 selepas angka pembahagi ditingkatkan, iaitu 2 bahagian. Jadi angka pembahagi ialah 6 dan kemudian ditingkatkan kepada 9. Okey, kes ini dinamakan Al-Marwaniyah kerana ini berlaku pada zaman Marwan bin Al-Hakam. Ia juga dinamakan Al-Wara kerana masyhur di kalangan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazarifah Faizah binti Asman, mempunyai nombor matrik di 1910770. Akan menceritakan mengenai kes Hamziah. Kes Hamziah berlaku apabila si mati telah meninggalkan 3 orang nenek, seorang datuk, seorang saudara perempuan seibu sebapa, seorang saudara perempuan sebapa dan seorang lagi saudara perempuan seibu. Berdasarkan kes tersebut, mazhab Syafi'i telah menyamakan dia dengan kes Mu'addah, di mana bahagian datuk akan disamakan dengan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa untuk mengurangkan bahagian datuk. Jadi kemudian saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa itu akan mengambil semula bahagian dia. Angka pembahagian atau angka masalah bagi kes ini adalah 6. Seorang nenek akan menerima 1/6 daripada bahagiannya, iaitu kalau kita campurkan 3 nenek dengan 1/6, jadi diorang akan dapat 1 bahagian. Datuk dengan saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa, dia akan menerima bahagiannya iaitu 5 bahagian sebab dia 6 angka masalah kan. Jadinya si saudara perempuan seibu pula dia telah dihijab oleh datuk.
Okey, daripada situ kita dapat lihat yang bahagian nenek tidak dapat dibahagikan tiap kalangan mereka sebab bahagian mereka 1 tapi bilangan mereka 3. Sama juga seperti datuk dengan saudara perempuan juga sebab diorang punya bilangan 4 tapi bagi diorang 5, pembagian diorang 5. Macam mana tu? Okey, macam mana diorang dapat bilangan 4 sedangkan diorang 3 orang je sebab saudara perempuan seibu bukan dah dihijab oleh datuk. Okey, datuk ni diorang diumpamakan sebagai 2 saudara perempuan tau. Jadi ni 2 saudara perempuan ni equal to 1 datuk. Ni lagi seorang saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa. Jadi diorang punya bilangan 4 lah. Okey, kita dapat lihat secara jelas yang bahawa terdapat perbezaan daripada nenek punya bilangan dengan bahagian dengan perbezaan juga dengan bilangan datuk dengan saudara perempuan dengan bahagian mereka. Jadi macam mana kita nak solve kan? Senang saja. Okey, bilangan nenek iaitu 3 akan didarabkan bersama bilangan datuk dengan saudara perempuan. Jadi 3 darab 4. Jadi 12. Okey. Okey, hasil daripada 3 darab 4 iaitu 12. Okey, 12 tu kita pula kena darab dengan angka mak salah. Jadi 12 darab 6 jadi 72. Okey, jadi maksudnya dia ada 72 bahagian yang kena agihkan sama rata dengan 3 orang nenek, seorang datuk dengan saudara perempuan seibu bapa dengan saudara perempuan sebapa. Okey, macam mana kita nak dapat bahagian nenek daripada 72 bahagian tu? Senang saja. Okey, bahagian nenek iaitu 1 bahagian tu kena darab dengan 12. Jadinya 12. Bahagian nenek darab 12 dapat 12. Okey, 12 tu kita kena bahagi dengan bilangan nenek iaitu 3. 12 bagi 3 dapat 4. Maksudnya bahagian masing-masing nenek akan dapat 4 bahagian. Senang. Seorang nenek dapat 4 bahagian. Okey, kalau kita nak macam mana nak dapat bahagian datuk dengan saudara perempuan pun senang. Okey, bahagian diorang iaitu 5 kena darab dengan 12 juga. Jadi equal 60. Okey, yang seperti yang saya dah jelaskan tadi, yang datuk diumpamakan sebagai 2 saudara perempuan. Jadi dia dapat 1/2 daripada 60 bahagian tu. Kalau 1/2 daripada 60 bahagian tu mestilah dapat 30. Jadi datuk dia terima 30 bahagian. Yang selebihnya iaitu 30 bahagian lagi akan disamaratakan di antara saudara perempuan dengan seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa. Okay, in conclusion daripada itu kita dapat lihat yang seorang nenek dia dapat 4 bahagian. Maksudnya 12 kalau kita dah semua secara keseluruhan 12 bahagian. Datuk pun dapat 30 bahagian. Saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa dapat 30 bahagian juga. Okey, kenapa kes Hamzah ini dinamakan kes Hamziah? Ini kerana ini telah ditanyakan kepada Hamzah Al-Ziyad dan dia telah menjawab jawapan bagi kes ini macam mana nak sama agihkan pembagian ini seperti yang saya telah jelaskan sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Aidin Diana binti Ni Ahmad Nurmansyah. Nombor matrik D1910200. Saya akan menceritakan tajuk dinariah. Okey. Kenapa ia dipanggil dinariah? Kerana ia ada teka-teki. Teka-teki di sini bermaksud jika salah seorang ahli waris dalam permasalahan ini, dia akan menerima 1 unit mata wang sahaja, tak kisahlah dinar, ringgit, dolar, rupiah ataupun mana-mana bentuk mata wang hasil daripada pembahagian pusaka tersebut. Keadaan ini hanya akan berlaku apabila harta yang ditinggalkan tu adalah berbentuk mata wang yang bernilai 600 dan mempunyai seramai 17 ahli waris semuanya. Semuanya akan saya ceritakan di video sebelah. Ni RM600 ni adalah nilai pusaka. So, macam mana dapat 600 ni? Kita kat sini. Isteri dia 1 je kan, so 1/8 lah. So bila ada 8 asal masalah 24, tapi asal masalah ni dia diubah kepada 25 kerana bahagian adik-beradik dengan bilangan mereka ni adalah berbeza.
So sebab itulah jadi 25. So 24 darab 25 jadi 600. So macam itulah dapat 600. Sama juga dengan cara pengiraan yang lain. Nenek dapat 1/6, dua anak perempuan dapat 2/3, 12 dengan adik-beradik lelaki sebapa dengan adik-beradik perempuan sebapa jadi asabah. So dekat sini asal masalah ada 3. So 3 darab 25 jadi 75. 4 darab dengan 25 dapat 100. Dua anak perempuan 16 darab 25 jadi 400. Manakala 12 adik-beradik lelaki sebapa dengan adik-beradik perempuan sebapa asal masalah ada 1. So 1 darab 25 jadi 25 kan. So kita bahagikan. Dekat sini 24, kat sini 1. So pecahan ni 12 adik-beradik dia dapat RM2 seorang. Kalau adik perempuan sebapa dia dapat RM1. So satu bahagian saham satu mata wang yang bernilai adalah 600 bersamaan dengan 17 waris. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang berada di seri pentas, cantik dan molek dalam penjelasan kan. Okey, tinggal satu lagi kes yang perlu kita pelajari, iaitu kes yang terakhir di mana kes imtihan. Okey, apa itu imtihan? Imtihan di sini bermaksud ujian ataupun teka-teki. Jadi diberi situasi dalam kes ini di mana seorang lelaki dia telah meninggalkan beberapa pelbagai pewaris dan setiap waris tersebut tidak melebihi daripada 10 orang dan angka berbahagi pada setiap pewaris itu akan melebihi daripada 30,000. Jadi untuk yang lebih lanjut kita tengok video di sebelah. Okey, inilah kes Al-Imtihan. Okey, di mana diberi situasi suami meninggalkan 4 orang isteri, 5 nenek, 7 anak perempuan dan 9 saudara perempuan sebapa. Dan masing-masing mendapat bahagian mereka masing-masing lah kan. So, saya akan ceritakan macam mana nak kira angka perbahagian baru, macam mana nak kira nilai bahagian baru, nilai peratasan baru. So, yang pertama, asal masalah dekat sini kita boleh tahu adalah 24 sebab 4 isteri. Dia meninggalkan 1/8. So, bila 8 kat situ kita guna 24. So, setiap orang akan dapat 3 bahagian. Kenapa 3 bahagian? Sebab bila kita nak samakan bawah, tapak, kita darabkanlah dengan 3. So, dapat 3/24. Okay, macam mana nak kira yang nenek pula? Okey, untuk nenek mendapat 1/6 bahagian setiap orang dan mendapat 4 bahagian. Kenapa 4 bahagian? Sebab macam saya cakap tadi, kita kena samakan tapak. Dan bila kita dah samakan, kita kena darabkan masing-masing dengan 4. So, 1 darab 4, 6 darab 4, dapatlah 4 bahagian. Okey, 7 anak perempuan. Dia dapat 2/3. Kenapa 2/3? Sebab dia lebih daripada 1 orang. So, bila lebih daripada 1, gunalah 2/3 dan mendapat 16 bahagian sebab kita darabkan dengan 8 masing-masing. So, dapatlah 16/24. So, yang terakhir, sebenarnya adik-beradik perempuan sebapa. Dia dapat baki. Kenapa baki? Sebab masing-masing dah ada bahagian dia dan tinggallah dia. So, dapatlah baki bagi dia. Tapi sayangnya, pusaka tidak dapat dibahagikan kepada pewaris yang tepat. Kenapa? Sebab bilangan dan bahagian yang berbeza-beza. Macam bilangan mereka 4, 5, 7, 9 ni. Dan bahagian mereka yang kira totalnya 25 ni tak boleh. Sebab dia berbeza, tabayun. So, kita kena cari asal masalah yang baru. Macam mana nak kira asal masalah baru? Yang pertama, kita kena darabkan setiap ahli waris. Macam, okey, 4 orang isteri kita darabkan dengan 5 orang nenek, darabkan dengan 7 anak perempuan, darabkan dengan 9 saudara perempuan sebapa tu. So, dapatlah 1260. Tapi kena ingat tau, ni bukan lagi asal masalah baru. 1260 tu tak, bukan. Sebab tu baru apa? So, baru jujur saham. So, nak kira asal masalah baru, kena tahu jujur saham tu kita akan darabkan dengan asal masalah lama. So, 1260 darabkan dengan 24, dapat 30240. So, 30240 adalah asal masalah yang baru. So, bila kita dah kira asal masalah baru, kita kena tentukan nilai pengatasan baru. Sebab barulah kita dapat kira bahagian kan. So, macam mana nak kira? Okay, jangan risau. Kita kena tahu yang kita dah kira tadi, hasil darab semua waris tadi yang total dia 1260 tu, kita akan darabkan dengan bahagian yang awal-awal tadi. Macam 4 isteri ada bahagian dia. 3 bahagian tu kita akan darabkan dengan 1260. So, dapatlah 3780. So, untuk 5 nenek pula sama je. Dapat 4 bahagian kan yang kita kira awal-awal tadi. So, darabkan dengan 1260 dapat 5040. Untuk 7 orang anak perempuan, dia dapat 16 bahagian kan. So, kita akan darabkan dengan 1260. So, dapatlah 20160. So, yang terakhir,
bagi 9 orang saudara perempuan sebab apa? Dia ada baki. Sebab tu kita darabkan dengan 1260. So dapat 1260. So nilai semua hasil jumlah ni adalah 30240. So lepas tu kita kena tentukan bahagian baru setiap waris. So yang pertama, bagi 4 orang isteri, kita dah kira tadi nilai per atas yang mendapat 3780 tadi tu kan. Kita bahagikan dengan 4 orang. So setiap isteri akan mendapat 945 bahagian. Okey, macam mana pula dengan nenek? Okey, 5 nenek. Kan kita dah kira 5040 nilai per atas baru tu kita bahagikan dengan 5 sebab 5 orang nenek kan. So dapatlah 1008 bahagian setiap orang. So 7 anak perempuan pun sama je. 20160 nilai per atas baru tu kita bahagikan dengan 7. So dapat 2880 bahagian setiap anak perempuan tersebut. Dan yang terakhir 9 saudara perempuan sebapa baki nilai per atas yang baru kita kira tu 1260 kita bahagikan dengan 9. So dapat 140 bahagian setiap orang. So macam mana geng? Senang je kan? Okey, kesimpulannya di sini Undang-Undang Pusaka Islam merupakan panduan yang mengikut syariat Islam. Melalui ayat-ayat Al-Warid bagi umat Islam, undang-undang ini telah disyariatkan oleh Allah SWT adalah mewujudkan keadilan kepada semua manusia bagi mengelakkan perbalahan. Okey, Undang-Undang Pusaka Islam ni telah membawa beberapa pembaharuan yang telah wujud yang tidak wujud dalam undang-undang sebelumnya. Okey, undang-undang ini telah disyariatkan oleh Allah SWT semata-mata untuk memberi keadilan kepada manusia sejagat. Ilmu faraid ini pula mempunyai dasar yang jelas dan bersifat syumul kerana ia merupakan ketetapan Allah SWT yang lebih mengetahui segala-galanya di dalam. Okey, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian.